lisan. Saya jemput Tuan Ram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh, Bukit Kelugo. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 1. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, cadangan pindaan dan penambahbaikan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 telah bermula sejak tahun Mei 2019 bagi mengumpul input-input serta menjalankan kajian dasar bagi tujuan menambah baik Akta 711. Beberapa sesi mesyuarat jawatankuasa kerja, bengkel, lebet urus dan taklimat telah diadakan dengan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan sepanjang tahun 2019 ke 2023 bagi meneliti semua Akta 711 secara keseluruhannya. Ini termasuk mendapatkan pandangan dan khidmat nasihat daripada pemegang taruh termasuk pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan seperti antara lain Transparency International dan Center to Combat Corruption and Cronyism, C4. Selain itu, sesi-sesi libat terus ini telah turut menilai kesediaan badan-badan yang telah diperuntukkan kuasa terhadap mekanisme pelaksanaan dan implikasi yang mungkin berbangkit apabila pindahan ini dikuatkuasakan. Dalam menjawab persoalan ahli yang berhormat, cadangan pindahan yang menambahbaikkan Akta 711 ini melibatkan pindahan utama di beberapa seksyen iaitu Seksyen 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 dan 26 secara khusus dan juga seksyen-seksyen lain secara am. Melalui cadangan-cadangan ini, fungsi kuasa menerima dan menyiasat aduan akan lebih jelas dan sekaligus dapat memastikan siasatan kelak akan bersifat bebas, impartial. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan buat masa ini sedang meneliti cadangan mekanisme pemusatan, centralisation, penerimaan aduan kelakuan tidak wajar dan pemberian perlindungan pemberi maklumat di bawah Akta 711. Cadangan pindaan dan menambahbaikkan Akta 711 ini akan membolehkan pelaksanaan perlindungan pemberi maklumat secara eksklusif, efektif dan seterusnya mampu mewujudkan suasana neutral, lebih terus dan berkecuali dalam mengendalikan semua aduan kelakuan tidak wajar dari pemberi maklumat. Untuk makluman lanjut yang ahli yang berhormat, cadangan pindahan ini melibatkan penubuhan sebuah agensi berpusat yang khusus dengan latihan dan tata cara pengendalian yang khas kepada perlindungan pemberi maklumat serta mampu menyelesaikan kesemua perkara berkaitan Akta 711. Ini adalah bertujuan untuk memastikan fokus kepada tata cara kerja yang lebih teratur, sistematik dan jelas kepada kedua-dua agensi berpusat dan agensi penguatkuasaan supaya tidak keliru bidang tugas di antara kedua-duanya. Cadangan penambahbaikan kepada Akta 711 ini yang dijadual untuk dibentangkan di Dewan Rakyat pada tahun ini sebaik dasar berhubungan agensi berpusat tersebut selesai dikaji dan dimutamatkan merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan perpaduan di dalam usaha untuk membantras penyalahgunakan kuasa, rasuah dan pelanggaran integriti dalam kalangan masyarakat khususnya dalam organisasi awam dan swasta. Akhir sekali, selain itu, cadangan pindah ini juga meyakini dapat membantu kerajaan untuk mewujudkan masyarakat madani yang akan sentiasa menolak perbuatan salah laku, rasuah dan pelanggaran integriti dalam kehidupan seharian. Sewajarnya, pindahan ini membolehkan kerajaan memperkasakan urus tadbir yang baik serta meningkatkan keyakinan rakyat dalam usaha membantras rasuah secara keseluruhannya bagi mencapai matlamat fungsi terus ekonomi madani di bawah strategi tata kelola yang baik, membantras rasuah. Terima kasih. Bukit Kelugo. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tersebut.
Persoalan saya, Timbalan Menteri, adalah kita tahu bahawa kalau kita mengikut statistik dan data, bahawa jumlah whistleblowing ataupun aduan adalah agak rendah daripada pihak awam, from the general public dengan izin. Jadi memandangkan keadaan tersebut untuk menambah keyakinan rakyat terhadap bagi dalam kes-kes membuat aduan, adakah pihak kerajaan bersedia untuk menerima aduan-aduan secara terbuka tanpa kira sama ada aduan-aduan tersebut diajukan kepada satu agensi pusat ataupun central agency? Is the government, adakah kerajaan akan bersedia untuk vet dengan izin setiap aduan yang dibuat supaya kita memberi keyakinan yang lebih kepada rakyat? Kita tak mahu kes-kes seperti kes Lalita Gunaratnam, di mana beliau telah pun disaman oleh Ketua MACC iaitu Tan Sri Azam Baki, di mana dalam kes seperti tersebut sudah tentu keyakinan rakyat akan hancur. Sama ada mereka akan berani keluar untuk membuat aduan ataupun whistleblow. Itu semua kerajaan perlu menangani masalah ini. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk menerima aduan-aduan secara terbuka tanpa kira sama ada ianya perlu melalui proses birokratik tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Yang Dipertua. Sebenarnya soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat ini tepat. Tetapi masalahnya, Yang Berhormat lebih arif dalam perkara ini dari saya. Yang Berhormat dulu menteri di sana dan saya difahamkan adalah the pillar dalam membuat perubahan perkara ini. Tetapi walaupun soalan ini telah ditanya, saya akan jawab. Perkara yang menghadapi agensi dan kerajaan adalah trust deficit, di mana kepercayaan orang ramai kepada agensi-agensi ini nampaknya tidak tahap yang kita mahu. Tetapi saya setuju kepada Yang Berhormat bahawa kita perlu satu inisiatif yang baru, dan saya percaya juga bahawa bila ada kenyataan terbuka, itu menjadi masalah yang besar kerana ia akan melibatkan disclosure yang terlampau dan lepas itu tindakan diambil adalah susah. Maka perlu disalurkan kepada agensi-agensi, itu nombor satu. Nombor dua, dengan perubahan-perubahan yang dicadangkan, semestinya perkara-perkara yang diberi pandangan oleh yang berhormat ini akan diambil kira. Terima kasih. Kubang Keriang. Terima kasih. Saya nak minta pandangan sikit daripada Yang Menteri. Mutakhir ni kita dengar banyak aduan-aduan dibuat kepada pihak SPRM. Belum dibicara, belum apa-apa, pengerusi ataupun Ketua Pesuruhjaya MCC telah keluar parang kenyataan. Bicara pun belum lagi. Dan kita dapati mangsa dihukum sebelum dibicarakan oleh media. Dan ini merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Bila ada aduan, kita harus tunggu perbicaraan dan sebagainya barulah dibuat pengadilan. Jadi apakah mekanisme pihak kerajaan untuk kita menghalang seseorang mangsa dibicarakan oleh media secara terbuka sebelum mahkamah buat keputusan? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya berpendapat, Yang Berhormat, trust deficit. Satu di antara masalah bila dilaporkan kepada agensi-agensi, dia terbongkar, itu menjadi satu masalah yang besar. Tapi saya rasa dengan perundangan yang akan diubah suai tak lama lagi ini, semestinya ia akan mengambil kira perkara tersebut dan tindakan lanjut dia akan ambil supaya exposure sedemikian tidak berlaku. Terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Dr. Shahidam bin Kasim Arau.